Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita dah ada 41 orang. Ada banyak lagi sebenarnya tak masuk. Lepas tu kita ada 58 orang. Okay, tak apalah, kita start terus lah. Nanti dia tengoklah rakaman. Okay, kita dah stop dekat sini. Itu hari dan cikgu suruh buat homework kan. Tapi tak ramai pun dia bagi homework yang return dia punya jawapan ke cikgu. Jadi cikgu nak tunjuk sikit lah jawapan bagi yang ni secara pantas ataupun jap. Cikgu baca masa dulu. Cikgu ingat ke hari ni hari terakhir? Patutnya bukan kan, sebab kita ada satu sesi lagi lepas ni. So hari ni dan juga satu hari lagi. Dan kalau begitu cikgu boleh tunjuklah jawapan bagi benda ni. Tapi sekejap. Saya rasa cikgu nak ajar yang ni dulu sebab aku tak sempat kan. Sebab cikgu punya station cikgu, soalan F ni kita kena habiskan sampai sini. Bila habis sampai sini baru cikgu tunjuk yang kelas sebelum ni yang tak habis tu. Yang cikgu suruh buat homework tapi tak ramai yang return dia punya jawapan. Okay, so kita fokus dekat sini dulu. Bila habis bahagian F ni, baru cikgu patah balik dekat sana. Okay. Jadi kita akan mula belajar sekarang untuk bahagian seterusnya dalam bab ni, iaitu perbujal gabungan. Okay, apa itu perbujal gabungan? Perbujal gabungan ni digabungkan beberapa jenis. Sebelum ni kita dah belajar secara single. Maksudnya kita belajar prisma, kita belajar silinder, kita belajar cone. Dia terasing. Tapi untuk soalan ni dia gabungkan. Okay, kalau gabungkan macam kita nak buat. Okay. So, sama juga, kalau cari luas permukaan, kita kena tengok berapa permukaan yang kita nampak. Ingat kalau cari luas permukaan, kita kena cari kawasan yang dapat dilihat. Kalau kita tak nampak, kita tak payah kira dia. Contohnya, okay, prisma ni, okay, tengok prisma atas ni prisma. Bawah ni adalah kuboid. Okay, asal-asalnya, prisma ni dia ada berapa permukaan? Dia ada 5 permukaan. Depan, belakang, kiri, kanan dan tapak. Dia ada 5 Depan, belakang, kiri, kanan dan tapak. Kalau kubuat ni pula dia ada berapa permukaan asalnya? Dia ada 6. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Okey, tetapi untuk kubuat ni dan prisma yang bila kita gabungkan dia, untuk kubuat ni dia ada satu permukaan yang kita tak nampak dah. Okey, kita memang nampak okey, asalnya kubuat ada 6 kan. Bila kita gabungkan dengan prisma, yang bahagian atas ni, ni kita tak nampak dah. Sebab dia dah masuk kat dalam sana. Dia dah jadi dekat dalam. So bila kat dalam kita tak nampak dah. Sebab permukaan ni, luas permukaan ni kita nak kena kira kawasan kita nampak saja. Kalau kita tak nampak, tak boleh kira. Okay, asalnya kubuat ada 6 permukaan kita nampak. Tetapi bila kita cantumkan, ada satu permukaan dia dah terlindung. So yang tu tak boleh kira. Maksudnya kita kena kira mana ni? Kita kira yang ni untuk kubuat ni. Kita kena kira yang ni, depan, belakang, kiri, kanan dan juga bawah. Atas tak perlu. Yang atas ni tak perlu sebab kita dah tak nampak dia. So kubuat ni dia ada 5 permukaan je yang tinggal. Okey, prisma pula. Prisma asalnya ada 5 permukaan. Depan, belakang, kiri, kanan, tapak. Ada 5. Tetapi untuk soalan kita ni, prisma tu digabungkan dengan kuboid. Bahagian tapak prisma tu tak nampak. Yang tu pun tak payah kira juga. Kita hanya kira kawasan kita nampak saja. Oleh itu untuk soalan kita ni, kuboid ni tinggal 5 permukaan. Yang atas tu tak nampak. Yang prisma ni tinggal 4 permukaan. Yang permukaan bawah tu kita tak nampak. So tak payah kira lah. Jadi sekarang ni kita kena kira lah satu persatu. Okay, nak kira prisma dulu lah. Kita kira prisma dulu. Kita ambil yang segitiga dulu. So yang pertama untuk prisma ni. Okay, segitiga ni. Okay, berapa kan luas dia? Formula dia adalah 1/2 tapak darab tinggi lah. Segitiga kan? Ni kena ingat lah formula segitiga. 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, yang mana tapak dia? Okay, tapak dia 12. Ni 12 Tinggi dia pula. Tinggi dia adalah 5. Kenapa 5? Sebab yang ni 3. Yang ni adalah 3. So 8 tolak 3 dapat 5. So maksudnya tapak dia 12. Tinggi dia 5. So dapatlah dekat situ 30. Dan yang ni ada 2 kan? Yang ni ada 2.
Dia pun yang kedua tu pun sama juga, 30 juga. Ni belakang ni. Okey, itu prisma tu. Dah dapat ada 2. Okey, lepas tu kita cari yang belakang ni pula. Yang belakang ni adalah bentuk segi 4. Okey, yang ketiga segi 4, formula dia panjang kali lebar. Panjang dia berapa? Ni 20, ni pun 20 dah ni. So 20 kali 5. Dapat 100. Yang keempat. Yang keempat adalah yang ni. Yang condong ni. Ni keempat. Yang keempat adalah segi 4. So panjang kali lebar. Panjang dia adalah 20. Sini 20. Okay, lebar dia adalah yang ni. So ini kita tak tahu, kena kira lah yang ni. Nak kira yang ni kita guna teorem Pythagoras. Tetapi siapa yang hafal, kita dah tahu dah. Panjang ni adalah 13. Untuk siapa yang hafal try rangkap dia tu. Kan dia ada 3 kan? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13. Ni lah. 5, 12, 13. Jadi panjang tu 13. So 20 kali 13 lah. So dapat kat situ 260. Okey, lepas tu itu untuk prisma settle. Dia ada 5 permukaan. Asal-asalnya dia ada 6. Tetapi yang tapak prisma tu kita tak nampak lah. Bila kita tak nampak, tak perlu kira. Okey. Bawah tu kau buat pula sambungan dia nombor 5. Iaitu yang ni, segi 4 ni adalah 12 kali 3 dapat 36. Dan dia pun ada 2. So yang ke-6 pun bentuk yang sama kat belakang ni. Pun 36 juga. Okey, lepas tu yang ke-7. Yang ke-7 juga ambil yang depan ni pula. Yang ni 20 kali 3 dapat 60. Ambil Danis 20 kali 5 tu yang mana? 20 kali 5 mana? 20 kali 5 yang ni, yang belakang ni. Yang tadi kat sini. Amir Danis tanya mana dekat 20 kali 5 tu. Yang ni 5, yang ni 20. 20 kali 5 lah. Okay, faham Okay. Lepas tu, yang mana lagi ni? 20 kali 3, okay, dah. Yang 7. Yang ke-8 pun sama juga. Yang ke-8 kat belakang ni. Pun sama dengan depan tu, iaitu 60 juga. Itu ke-8. Dan apa lagi kita tak kira? Adalah tapak bawah ni. Tapak bawah ni pun kena kira juga. Yang ke-9 lah. Ya, dia 9 permukaan semua sekali 12 kali 20. 240. Jadi luas permukaan, ni cikgu buat macam ni lah. Awak tak payah buat macam ni kot. Cikgu rasa tak payahlah. Sebab ruangan tak cukup tu kan. Ataupun tulis kecil-kecil sikit lah. Pandai-pandai lah. Sikit. So, oleh itu, luas permukaan ni adalah tambah semua sekali lah. 30 ada 2. Yang ni, 1, 2 ni. Lepas tu 36 ada 2. Lepas tu 240. Lepas tu 100. Lepas tu 260. Lepas tu 60 ada 2. Mungkin ruangan tak cukup lah. Awak tulis kecil-kecil sikit lah. So, tekan klik tu dapat jawapan dia. Berapa tu? 30 kali 2. 36 kali 2. Tambahkan semua sekali. 240, 100, 260, 60 kali 2. So, jawapan dia 852 cm persegi. Okey, faham tak faham ni? Boleh? Kan? Okay, kena cari luas bagi setiap permukaan yang kita nampak. Itu maksud luas permukaan. Luas permukaan adalah cari luas permukaan yang kita nampak. Kalau kita tak nampak, tak payah kira. Okay, itu soalan luas permukaan. Soalan B, isi padu. Isi padu senang. Yang susah sebenarnya bab ni adalah luas permukaan. Yang apa? Dia ada 2 kan, luas permukaan dengan isi padu. Surface area dengan volume. Volume senang. Surface area susah.
Tapi tak susah sangat pun. Dia bukan susah, dia leceh. Sebab awak nak kena cari setiap tu kan. Dia leceh sikit. Untuk yang isi padu senang. Okay. Prisma punya formula apa? Isi padu prisma. Tengok balik formula isi padu. Luas, keratan, rentas, darab, lebar. Isi padu kubuat apa? Panjang, darab, lebar, darab tinggi. Okay, cari kedua-duanya tambah. Itu saja. Isi padu senang. Dia tak ada isu sangat. Cari isi padu prisma, cari isi padu kubuat, tambahkan dia. Okey, kita nak cari untuk prisma dulu. Luas keratan rentas, apakah keratan rentas bagi prisma kita ni? Keratan rentas kita adalah segitiga ni. Kita cikgu dah terang dah semalam kan. Apa itu keratan rentas? Keratan rentas ni kalau cikgu bagi awak ataupun cikgu cakap ini kek. Kek ni berbentuk prisma macam ni. Cikgu nak potong kek ni supaya semua orang dapat bentuk yang sama. Apakah bentuk tersebut? Kena bayangkan. Ini kek. Cikgu serahkan kek ni pada awak. Cikgu nak suruh awak potong. Potong kek ni supaya semua orang dapat bentuk yang sama. So, apakah bentuk dia? Bentuk segitiga ni lah. Jadi itulah keratan rentas dia. So, keratan rentas adalah segitiga. So, luas keratan rentas, kita kena luas segitiga lah. 1/2, darab tapak, darab tinggi, dan jangan lupa darab lebar. Kalau lupa darab lebar ni, dia jadi luas saja. Dia tak jadi sipadu. Bila luas, darab dengan lebar, baru jadi sipadu. Okay, sekarang kita masukkan data dia. 1/2 tapak bagi kita punya segitiga ni 12. Tinggi dia tadi kita dah kira 5 tadi kat sini. Kan? Sebab ni 3. 8 tolak 3 dapat 5 lah. So 5. Dan lebar tu yang mana? Okey, lebar dia tak boleh guna segitiga ni. Kalau nak cari lebar ni dia tak boleh mengena dengan segitiga ni. Tak boleh 5, tak boleh 12, tak boleh 13 kat atas ni. Tak boleh. So lebar yang mana? Lebar yang ni. Inilah lebar. So 20 lah lebar dia. Jadi darab 20. So tekan clear dapatlah isi padu prisma atas tu. Berapa tu? 60 kali 600. Okey, itu untuk prisma atas. Kalau kubuat pula panjang, darab lebar, darab tinggi. So yang manakah panjang, lebar, tinggi dia? Tak kisah, nak cakap yang ni panjang, ini lebar, yang ni tinggi pun boleh. Mana-mana lah. So 12 kali 20 kali 3. So tekan clear dapatlah jawapan dia. 720. Dan jumlah isi padu, oleh itu, jumlah isi padu, total volume dia adalah 600 campur 720 daripada 1320 cm padu ataupun cm cube. Itulah beza dia. Kalau isi padu senang. Cari isi padu prisma, cari isi padu kubuat, kita tambahkan dia. Kalau luas permukaan, kena kira luas permukaan yang kita nampak. Ada yang tak nampak, tak payah kira. Boleh? Kalau faham ini, macam ni lah soalan dia sebenarnya. Dia pusing-pusing kat sini je. Okay. Itu soalan A. Ada nak tanya apa-apa? Ini yang pertama ni. Kalau tanya dulu. Sebelum cikgu masuk yang tu. Mina tak ada. Orang lain ada soalan? Tak ada Okay, kalau tak ada kita bergerak pada soalan yang bawah tu. Okay, soalan bawah ni sama juga. Dia cakap dekat sini kita ada satu silinder. Hemisfera dikeluarkan daripada hujung silinder. Maksudnya kita ada silinder ni silinder. Alamak. Okay, ini silinder. Lepas tu dia keluarkan hemisfera. Apa itu hemisfera? Hemisfera adalah separuh sfera. Ini hemisfera dikeluarkan. Okey, kalau kita keluarkan hemisfera ni, apa yang berlaku adalah dia akan jadi ruangan lah dekat kawasan ni. Kan, orang boleh bayangkan tak ni benda ni macam macam apa nak kata silinder kan, apa lagi silinder. Silinder asalnya macam ni. Silinder asalnya ada 4 permukaan. Macam ni, ada 4 permukaan. Ada 3 permukaan. 2 rata, 1 melengkung. Ada 3 permukaan. Ada 2 permukaan rata, atas bawah rata, 1 permukaan melengkung. Okay, lepas tu dia keluarkan hemisfera tu. Maksudnya macam seolah-olah dia korek kat sini. Dia keluarkan benda ni.
Okay, bila dia korek benda tu, tapak ni dah tak ada dah. Tapak ni dah tak ada dah. Sebab dia dah korek. So kita tak payah kira lah sebab dah tak ada. Lepas tu bila dia korek bentuk hemisfera begitu, nanti dia akan jadi satu ruangan kat sini berbentuk hemisfera. Dalam tu lah, kalau kita pandang betul-betul dalam ni, dia akan jadi hemisfera. Awak angkat, awak tengok daripada bawah, awak akan nampak dia jadi hemisfera dalam tu. Jadi sekarang ni kita nak cari luas permukaan. Okay, macam nak cari luas permukaan, kita carilah permukaan kita nampak. Okay, sekarang ni apa yang kita nampak? Okay, kita masih lagi nampak benda ni lagi. Kita nampak lagi dia punya tapak ataupun permukaan rata ni, nampak lagi. So ni kira-kira. Kita masih lagi nampak permukaan melengkung dia ni. Dan permukaan melengkung ni semua sekali lah. Kita nampak semua sekali ya. So kena kira. Dan kita nampak tak tapak bagi silinder kita? Silinder kita dah tak ada tapak lah. Sebab tapak tu dikeluarkan lah. Dia korek keluar. So tapak tak payah kira. Apa benda yang baru kita nampak? Yang tadi tak ada, tiba-tiba ada sekarang ni. Adalah hemisfera ni dalam ni. Kita nampak ni. Kalau angkat benda tu daripada bawah, awak pandang daripada bawah, awak akan nampak. Ada lubang dalam tu. Yang tu kita kena kira lah. Ini kena kira juga. Sebab kita nampak. Boleh? So kita nampak 3 permukaan. Atas dia, permukaan rata, bentuk bulatan. Lepas tu dia punya permukaan melengkung bagi silinder, badan dia tu, badan silinder tu. Dan juga bila kita angkat ke bawah, kita tengok daripada bawah, tapak silinder dah tak ada. Tak payah kira dah tapak dia tu. Tapi kita nampak benda baru iaitu lubang dalam tu. So, lubang tu pun kena kira juga sebab kita nampak. Semua benda kita nampak, kena kira luas permukaan dia. So, kena kira satu persatu lah. Okey, apakah formula luas bagi permukaan rata atas ni? Ini bulatan kan? So, nak cari yang ni, formula dia bulatan lah. Bulatan, formula dia pi j kuasa 2. Okay, lepas tu masuklah data dia. Pi dia 22.7. Jari dia adalah, apa jari dia? Dia cakap tinggi ni 7. Jari yang ni. Jari yang ni. Kan? Ataupun yang ni. Berapa jari dia? 7 juga lah kan? 7 juga. Kenapa 7 juga? Sebab kalau ini 7, yang ni 7. Yang ni 7, 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 yang ni semua 7. Termasuklah jari 7 lah tu. 7 kuasa 2. Dan dapatlah dia punya luas permukaan rata atas tu 154. Okay, settle. Yang ni. Settle. Lepas tu yang kedua kita nak cari luas permukaan melengkung bagi silinder. Yang ni ada formula. Dah hafal ke formula dia? Siapa tak hafal, formula dia adalah 2 pi jt. Ataupun kalau DLP 2 pi rh. R tu adalah radius, H adalah height. Kalau BM ni, J jari, T tinggi lah. Dia masukkan data dia. So, 2 kali 22.7. Jari dia adalah 7. Tinggi silinder kita adalah 10. Ni tinggi dia. Tinggi 10. So, tekan kereta, kita akan dapat luas permukaan melengkung silinder 440. Okay. Tapak silinder kita tak nampak. So, tak payah kira. Apa kita nampak yang berikutnya adalah yang ketiga. Kita nampak permukaan melengkung. Ataupun permukaan sfera lah kan. Permukaan melengkung sfera. Okay. Apa formula luas permukaan sfera? Formula dia adalah 4 pi j kuasa 2. Ini formula dia. Siapa tak hafal lah benda-benda ni. Macam cikgu cakap kat awak sebelum ni lah. Kalau kita dapat A dalam matematik, tapi formula kita tak tahu, nak harapkan formula daripada yang diberi saja, tak syok lah kan. Kita dapat A tapi tak hafal formula. Tak best lah. Okay, jadi kita masukkan data kat sini. Okay, tapi sebelum tu. Okay, yang ni adalah untuk sfera penuh. Tapi kita punya soalan ni, kita bukan sfera penuh, kita separuh saja. Ini kena bahagi 2. Kalau sfera penuh, luas permukaan dia 4 pi j kuasa 2. Kalau dah potong 2, ni tak nampak lah. Separuh tak ada. Kita nampak yang ni saja kan. Kita nampak kawasan sini saja. Jadi kena bahagi 2. Jadi kat sini bahagi 2 lah. Masukkan data dia. 4 kali 22.7. Jari sfera dengan silinder sama lah. Kan? Sama jari. Ni. Ni sfera. Ni silinder. Atas ni silinder. Ini sfera. Jari sama lah. 7 jugalah. 7 kuasa 2 bahagi 2. So tekan kalkulator dapatlah luas permukaan hemisfera kita tu. Berapa tu? Jawapan dia 308. Dan kita boleh carilah luas permukaan sekarang ni. Iaitu luas permukaan rajah kita tu, yang mana dikeluarkan hemisfera daripada silinder,
adalah tambahkan ketiga-tiga tu. 154, 440, 308. So, dapatlah jawapan dia. .902 sentimeter persegi ataupun sentimeter square. Ini untuk luas permukaan. Okay, tanya kalau tak faham. Kat mana yang rasa tak faham tu, tak jelas, cikgu ulang balik. Boleh? Dan satu ni, kalau siapa-siapa nak tanya soalan, jangan PM kita buat private, buat chat for everyone. Sebab nanti bila awak tanya soalan, semua orang nampak soalan awak tu. Aifah Akilah nak ulang. Ulang yang mana Aifah? Nak ulang balik semua sekali? Cikgu ulang secara pantas lah. Macam ni cara dia. Kita ada satu silinder. Ini silinder dia. Silinder ni ada beberapa permukaan asalnya. Ada 3 permukaan. Permukaan atas, rata ni. Permukaan bawah, rata juga. Dan permukaan melengkung. Jadi permukaan atas, formula dia pi j kuasa 2. Bawah pun sama juga, pi j kuasa 2. Sebab bulatan, formula luas bulatan pi j kuasa 2. Dan nak cari luas permukaan melengkung bagi silinder, ada formula khas dia. Iaitu 2 pi j t. Okay. Ini kalau silinder yang cantik macam ni. Yang perfect macam ni. Tetapi sekarang ni soalan tu bagi tahu, dia dah korek bawah ni, dia bentuknya hemisfera, dikeluarkan. So bila kita korek keluar, tapak bagi silinder kita ni, yang ni, tapak ni, yang kuning ni, dah tak nampak lah, dah tak ada dah. Sebab kita dah keluarkan, mana ada tapak lagi dah. Boleh? So maksudnya kalau nak cari luas permukaan silinder kita ni, yang terusik ni, tapak dah tak boleh kira dah, sebab tak nampak. Tetapi bila kita korek kat dalam tu, kita akan nampak benda baru. Apa benda baru ni? Adalah bentuk spera ni. Ni benda baru kita nampak ni. Kita akan nampak benda ni lah. So ini pun kena kira lah. So apakah bentuk baru ni? Bentuknya apa ni? Bentuknya hemisfera. Hemisfera, apakah formula nak cari luas permukaan hemisfera? Kalau hemisfera, kalau sfera 4 pi j kuasa 2, kalau sfera penuh. Kalau hemisfera kita bahagi 2. Yang pi j kuasa 2 ni tak payah kira. Sebab dia tak nampak dah. Jadi sekarang ni kita kena kira tiga-tiga ni lah. Kena kira yang ni, kena kira yang ni, kena kira yang ni. Itulah cikgu buat. Kira pertama yang ni. Lepas tu cikgu kira yang ni, sini. Dan cikgu kira yang ni, sini. Dan bila dah dapat ketiga-tiga permukaan dia, luas permukaan ketiga-tiganya, nak cari jumlah luas permukaan, kita tambahlah semua sekali. Okay, boleh? Kat situ. Macam tu saja. Okey, ada tanya, cikgu, kalau Alfa tanya, kalau 440 tak payah tolak ke dengan 380 sebab dah ada dibuang. Okey, sebenarnya dalam topik ni dia tak ada tolak. Dia tambah aja. Yang tolak tu dekat isi padu nanti. Sama juga dengan bab perimeter. Okey, tengok ni. Cikgu bagi contoh soalan perimeter kat awak. Ni katakan macam ni Kita nak cari luas bagi ni. Luas kawasan belorik tu. Macam nak cari luas kawasan belorik? Nak cari luas kawasan belorik, kita kena ambil besar tolak dengan segitiga. Luas ada tolak. Tapi perimeter ada tak tolak? Cari perimeter kawasan belorik. Perimeter tak ada tolak. Perimeter tambah aja. Perimeter kawasan belorik adalah kita kena tambahkan A, B, C, D, E. Betul tak? Ni tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Ada tak jumpa perimeter tolak? A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E. Perimeter takkan ditolak. Sebab dia tambah je sekeliling kawasan-kawasan belorik tu. Kalau luas, luas ada tolak. Sama je dengan soalan kita ni. Luas permukaan tak ada tolak. Dia tambah je. Apa yang orang nampak tak kira. Nampak kira, nampak kira, tak ada tolak. Dia cuma tak, dia bukan tolak tau, dia cuma tak kira lah macam bawah ni kan. Bawah ni kita tak nampak. Tak payah kira lah daripada awal. Itulah tolak tu. Maksudnya kita tolak daripada awal dah. Kita tak kira lah benda tu. Kita tak kira dia. Itu maksudnya tolak lah tu. Tapi kita tak tunjuk lah dalam kita punya calculation. Ni bawah ni patutnya kita tak nampak ni. So tak payah kira lah. Kita buang lah dia. Tolak lah dia. Jadi kita tolak dia. Kita buang dia. Tak nampak dia. Tak kira. Maksudnya menunjukkan apa? Itu tolak lah tu. Kita dah buang dia. Tapi dekat calculation kita ni tak adalah kena tolak. Cuma kita tak kira pada awal. Boleh? Take note sikit Untuk luas permukaan, tak boleh tolak. Betul. Tak boleh tolak. Dia hanya tambah saja luas permukaan. Sama macam perimeter. Tak ada perimeter tolak.
Nak cari perimeter kosong belorik, dia takkan tolak punya. Dia takkan ambil belorik, ambil semua tolak yang tak belorik. Dia tak macam tu. Boleh, ada lagi nak tanya? Perimeter tak ada tolak. Sama juga dengan luas permukaan, tak ada tolak. Dia hanya tambah saja, walaupun dikeluarkan. Cantum pun kita tambah, kita korek keluarkan pun tambah juga. Sebab kita kira kawasan kita nampak. Boleh faham macam tu? Alfa faham Okey. Dan siapa lagi nak tanya? Tak ada lah. Okey, tak ada, kita tengok soalan B ataupun soalan sebelah tu. Nak cari apa tu soalan sebelah? Nak cari isi padu. Isi padu senang. Isi padu, kita cari isi padu silinder. Formula dia apa? Isi padu silinder pi J kuasa 2T. Kalau DLP, pi R square H. Sama lah kan? Yang spera pula formula dia, kalau penuh 4/3 pi J kuasa 3. Ini kalau penuh. Spera penuh, cantik spera dia. Tapi kalau separuh, kita bahagi 2. Okey, cari isi padu silinder, cari isi padu hemispera ni, lepas tu kita tolakkan. So isi padu yang tinggal, kita ambil isi padu spera ni, silinder, tolak dengan isi padu hemispera. Dapatlah jawapannya. Ini ada tolak. Isi padu ada tolak. Kita cari besar, lepas tu kita cari apa yang dikeluarkan, kita tolakkan. Okey, so kita nak cari satu persatu lah. Kita cari silinder dulu. So, silinder, formula dia, pi J kuasa 2T, so 22/7. Dia jari dia adalah 7, dah kira tadi kan. Kuasa 2, tinggi dia 10. So, tekan kereta, kita akan dapat kat sini, 1540. Okay, itu untuk silinder. Kalau untuk hemisfera, 4/3, darab 22/7. Dia jari dia 7 kuasa 3 bahagi 2. Yang ni kena alert formula dia. Jangan confuse. Sebab dia ada 2. Luas permukaan dengan isi padu. Isi padu ada formula dia sendiri. Luas permukaan sendiri. Lepas tu, kita kira kat sini dapat apa tu? 4/3 darab 22/7. 7 kuasa 3 bahagi 2. So, dapat kat sini 718.67. Dan isi padu yang tinggal, dah boleh kira sekarang ni. Padu yang tinggal 1540 tolak 718.67. Dapat jawapan dia. 821.33 cm padu ataupun cm cube. Kenapa kena tolak? Sebab kita keluarkan, tolaklah. Musim tanya kenapa kena tolak. Macam soalan tadi, kita cantum. Soalan atas ni tadi. Yang atas ni kita buat apa ni? Kita cantum. Kita cantum yang ni. Cantum yang ni dengan yang ni. Dan kita kena tambah. Sebab dia cantum. Dia join. Kita tambah lah. Tapi kalau kita keluarkan, dia cakap dekat sini dikeluarkan. Dikeluarkan maksudnya taken out lah kan. Taken out maksudnya kita kena tolak. Sebab dikeluarkan. Kalau dia cantum, kita tambah. Ini untuk isi padu. Isi padu, bila cantum, tambahkan dia. Kalau kita keluarkan, untuk isi padu, kita tolak. Okay, ada tanya lagi? Empat per 3 tu formula. Ya, formula. Formula nak cari luas, nak cari isi padu bagi spera. Kita dah belajar dekat pelajaran sebelum ni. Ini adalah formula. Kena ingatlah formula dia. Tapi macam saya cakap dalam exam besar macam PT3, SPM, formula ni dia bagi. Tapi macam saya cakap lah kat awak kan, kita dapat A tapi formula tak hafal, tak syok lah. Nanti awak kena tengok. Nanti tak apa, nanti takkan buat dekat tepi nanti. Saya akan listkan formula silinder, formula bagi luas permukaan apa? Contohnya silinder. Luas permukaan apa? Isi padu apa? Ni awak kena alert dua benda tu. Ada nak tanya lagi? Okay, kalau tak ada, kita nak buat soalan. Nombor seterusnya ni. Sama juga soalan kita ni. Nak minta luas permukaan. Lepas tu nak minta isi padu.
Luas permukaan tak ada tolak, tambah je. Isi padu, isi padu kena tengok. Kalau dia cantum, dia kena tambah. Kalau dia keluarkan, kita kena tolak. Okey, dan soalan kita ni diminta jawapan dan sebutan pi. Okey, ingat kalau sebut jawapan dan sebutan pi, awak kena set dalam kepala awak yang ni lagi senang daripada yang bukan pi. Sebab kalau cakap nyatakan jawapan dan sebutan pi, pi itu kita tak payah tukar. Biarkan pi saja. Yang ni lagi senang sepatutnya. Jadi jangan kalau jumpa soalan macam ni, kena set dalam kepala awak, oh ni senang. Ni bukan susah, ni senang. Sebab kebanyakan student dia rasa macam, oi, apa benda ni kan? Dia rasa susah. Ada senang je. Okey, sekali lagi nak cari luas permukaan. Luas permukaan ni adalah awak kena cari luas yang ataupun kawasan yang kita nampak. Luas permukaan, cari kawasan yang nampak ataupun yang dapat dilihat. Okey, untuk soalan kita ni, berapa kawasan kita nampak bongkah kita ni bila cantum-cantumkan macam ni? Okey, dicantum-cantumkan. Apakah yang kita nampak? Kita nampak yang ni. Kone ni kita nampak. Okey. Kone ni atas ni, bahagian-bahagian ni lah. Okey, kita nampak tak tapak bagi kone tu? Tapak bagi kone tak nampak sebab dia dah lepas ke dalam sana dah. So tak payah kira lah. Ini kita tolak tu sebenarnya. Tolak dia, kita tak nampak, kita tolak lah. Lepas tu kita nampak lagi permukaan melengkung bagi silinder. Nampak? Ni nampak Ni nampak. Ni pun nampak juga. Dan kita nampak spera belakang sana. Nampak? Hemispera tu. Nampak? Okey, nampak tak permukaan rata bagi silinder? Silinder ada, patutnya silinder macam ni, ada 3 permukaan. 2 rata, ni rata. Yang ni melengkung. Okey, ini kalau silinder yang sebiji macam ni, seketul macam ni. Tetapi silinder kita ni dicantumkan. Soalan kita ni dicantum-cantumkan. So kita nampak tak rata tu? Kita tak nampak dia dah. Bila tak nampak, tak payah kira. So rata ni tak payah kira, tak payah kira. Kita hanya kira kawasan kita nampak saja. Melengkung je kita nampak. So untuk soalan kita ni, kita hanya perlu kira yang ni saja. Dia punya permukaan melengkung saja. Sama juga dengan kon. Kon asalnya dia ada satu permukaan rata, tapak dia tu, dan satu permukaan melengkung. Tetapi untuk soalan kita ni, bila cantumkan dengan silinder kat situ, tapak bagi kon kita tak nampak. Ni tapak ni tak nampak dah. Sebab dia dah cantum dekat silinder sana. Dia dah terlindung kat dalam sana. Awak belik, awak angkat belik, pusing-pusing memang tak nampak juga. Jadi yang kita nampak adalah permukaan melengkung bagi kon. Itu nampak lagi. Ni masih lagi nampak. Tapak bagi kon dah tak nampak dah. Okey, sfera. Sfera asalnya penuh lah sebiji kan. Tapi sekarang dah jadi separuh lah. Dan itu kita nampak. So ini pun kena kira juga ini. So 3 benda lah awak kena kira. Okey, yang pertama nak cari luas permukaan melengkung bagi kon. Okey, dia ada formula sendiri. Luas permukaan melengkung bagi kon. Untuk siapa tak hafal, hafal kalau siapa tak hafal, pergi tengok balik. Luas permukaan melengkung kon. Dekat page berapa? Ke depan sana. Tengok balik. Formula dia adalah pi JS. Kalau bahasa kalau DNP, pi RS. S adalah sending, sengit. S adalah sengit, sending. Ataupun dalam bahasa Inggeris, S adalah slant. J tu jari lah. Okey, so nak kira lah kat sini. Pi dia, pi tak tukar. Sebab dia cakap nyatakan dan sebutan pi. Pi ni kita biarkan pi saja. Tak tukar. Okey. Jejari berapa jejari? Jejari bagi kon tu adalah 5. Okey, sending dia berapa? Sending tu yang ni. Ini adalah S dia ni. Okey, berapakah sending dia ni? Tak tahu. Kalau tak tahu nak kena cari lah kan. Nak cari macam mana? Biasanya kilometer geras lah yang kita nak gunakan. So macam nak cari sending tu. Okay, nak tahu sending tu, kita kena tahu panjang ni dulu. Sebab kita nak buat kilometer geras. Yang ni 5. Okay, yang bawah ni berapa? Bila dapat bawah ni, sending ni kita boleh kira. Okay, macam nak dapat bawah tu? Siapa boleh tahu? Cuba tengok, cikgu nak awak try dulu. Berapakah panjang bawah ni? Cikgu dah bolehkan sebagai X ni. Cuba teka, siapa yang tahu? Cuba respon dekat kita punya chatting ni. Berapakah panjang bagi bawah tu? Aifa kata 12. Macam dapat 12 Aifa? Macam dapat 12? Aisyah pun cakap 12 juga. Okey, 12 betul lah. Tapi macam dapat 12? Cuba tunjuk sikit calculation dia. 12 tu macam mana kita dapat? 15 tambah 3 dapat 18.
30 tolak 15 tolak 5. Aina betul. Aisyah pun 30 tolak 12 dapat 15. 15 tambah 3 dapat 18. Mana datang 15 dengan 3 tu? Kalau aku bukan 15 3 kan? Patutnya 13 tambah 5 kan? Ha, okay. Okay, betul lah tu. Okay, macam ni. Siapa yang tak tahu ni tengok sini. Okay, dia cakap panjang ni 30. So, maksudnya 30 lah ni. Ha, ni 30. So, yang ni 13. Ni 13. So, tengah-tengah ni 13. Okay, berapa hujung ni? Ha, hujung ni kita tak tahu ni. Okay, hujung ni adalah, kalau ni 5, yang ni pun 5. So, kalau ni 5, yang mana lagi 5? Yang ni 5, yang ni 5, yang ni 5, yang ni 5 ni. Semua. Jadi, semua sekali 30. 30 tolaklah 13 dengan 5 ni. Dapatlah yang ni. 30 tolak 13 tolak 5. Dapatlah 12. Ha, betul lah tu, 12. Boleh faham 30 semua sekali tolak 13 ni. 30 semua sekali tolak 13 ni tolak 5 ni. Ha, dapatlah hujung ni. So, berapakah panjang dia tu? 12. So, bila dapat 12 kat situ, berapakah sending dia tu? Ha, kita nak cari sending ni. Bukan 12 sending ni kan? Yang ni 5, yang ni 12. So, sending tu adalah 13. Kita buat teorem Pythagoras. So, boleh letaklah kat sini. So, darab 13. So, dekat sini kita akan dapat 65 pi. Okay, itu untuk permukaan melengkung bagi sfera. Bagi kon. Okay, settle kon. Okay, next kita nak cari luas permukaan melengkung bagi silinder. Yang kedua ni. Yang kedua lah yang ni. Ha, ni nak cari luas ni. Silinder ni. So, luas permukaan melengkung silinder, dia ada formula khas dia. Formula dia adalah 2 pi JT. Ha, ni kena hafal lah. Okay, masukkan data dia. 2 kali pi, tak payah tukar. Biarkan pi. Jari bagi silinder tu 5 sama juga. Tinggi silinder adalah 13. Silinder tu tinggi dia 13. Jari dia 5. So, tekan kereta kita akan dapat 130 pi. Okay, itu untuk silinder. Settle silinder. Next, kita nak cari yang belakang tu. Yang ketiga adalah luas permukaan bagi hemisfera. Separuh sfera lah, hemisfera. So, kalau sfera penuh, formula dia 4 pi J kuasa 2 kalau sfera penuh. Kalau di separuh, kita bahagi 2. So, masukkan data dia. 4 kali pi tak payah tukar. Jari dia 5 juga. Kuasa 2 bahagi 2. So, dekat sini kita tekan kereta. 4 kali 25 kuasa 2 bahagi 2. Nanti kita akan dapat kat situ 50 pi. So, sekarang ni kita boleh carilah luas permukaan. Okay, luas permukaan ataupun jumlah luas permukaan. Ingat luas permukaan tambah saja, dia tak ada tolak. So, kita ambil 65 pi, 130 pi dan juga 50 pi. So, jawapan ni berapa tu? 65, 130, 50. 245 pi sentimeter persegi. Okay, ada nak tanya? Apa kan? Idea tu, yang penting idea dia. Idea dia adalah kita kena cari luas permukaan, kena cari permukaan yang kita nampak. Kita nampak dia kena kira. Tak nampak, tak payah kira. Itu je. Lepas tu tambahlah semua sekali. Okay, boleh Okay, kalau boleh kita tengok soalan sebelah sana. Okay, soalan sebelah tu adalah nak cari jumlah isi padu. Isi padu macam mana pula? Kalau dicantum-cantumkan, kita kena tambah. Kalau dikeluarkan, kita kena tolak. Itu isi padu. Senang je. Isi padu senang. Isi padu ikut formula saja. So, cari isi padu kon, cari isi padu sfera, cari sfera, cari isi padu silinder dan tambah semua sekali. Isi padu dia tak ada isu sangat.
Okay, ni kita tunjukkan. Ni adalah kon. Formula dia 1/3 pi J kuasa 2T. Ni isi padu ni. Yang ni silinder. Formula dia pi J kuasa 2T. Sebab tu kena alert tengok ni. Yang ni lain formula ni. Yang ni 2 pi JT, yang ni pi J kuasa 2. Kita tahu beza lah. Silinder apa ni? Dua-dua tu silinder. Luas permukaan formula lain. Isi padu lain formula dia. Jangan campur aduk. Okey. Masukkan data dia. Ataupun kita listkan formula dulu. Okey, kalau yang ni pula bentuk dia adalah spera. Hemispera kan? Kalau spera formula dia 4/3 pi J kuasa 3. Ini spera penuh. Kalau dia dah separuh, bahagi 2 lah kat belakang dia. Kira lah ketiga-tiga tu dan tambahkan. Okay, masukkan data dia. 1/3 pi, tak payah tukar, biarkan pi macam tu. Jari dia 5 kuasa 2. Tinggi dia, berapa tinggi dia? Berapa kali tinggi? Kita dah kira tadi kan ni? Tadi kan? Yang ni 12, yang ni 13. So, tinggi tu yang mana? Cuba respon sikit, tinggi yang mana? 12 ke 13? Tinggi adalah 12, ingat Tinggi mesti tegak, ingat Tinggi mesti tegak. So 12 lah tegak. Yang 13 tu sengit, condong. Kan? Sengit tak nak. Sending tak nak. Yang tu S. Bukan tinggi. So bila nak cari tinggi dia mesti tegak. So 12 lah. Inilah tinggi dia, 12. So tekan kalkulator kita akan dapat jawapan dia. So dapatlah kat sini 100 pi. Okay, settle yang tu. Kalau yang ni pula. Okay, yang ni. Pi, darab jari dia sama juga 5 kuasa 2. Tinggi dia 13. Tekan kalkulator. 5 kuasa 2 darab 13. Jawapan dia 325 pi. Settle. Kalau yang ni pula 4/3 darab pi, tak payah tukar. Dia jadi dia 5 kuasa 3 bahagi 2. Jangan tanya pula kenapa 5 kuasa 3 cikgu? Jangan tanya. Kita punya level kita bukan nak bertanya lagi benda tu. Tunggu buat besar sikit lah. Cikgu pun boleh terang lah kalau ni. 83.33 pi. Boleh. Tapi kalau awak anak cikgu, memang cikgu suruh tanya kenapa jadi macam tu formula dia. Cikgu boleh terang lah kalau anak cikgu kan. Sebab apa boleh terang? Sebab lama kan. Mungkin seharian cikgu terangkan benda tu. Dia faham lah kot. Tapi kalau awak cikgu nak terangkan dalam 5 minit ni, takut nanti tak cukup masa. Bukan cikgu tak nak terangkan awak. Boleh faham ni? Okay, jadi kita nak cari isi padu dia. Jumlah isi padu ataupun total volume 100 pi, 325 pi, 83.33 pi. So, dapatlah jawapan dia. 508.33 pi sentimeter padu, kuasa 3. Okay, ada nak tanya? Dia faham Senang dia sebenarnya bab ni. Dia bagi cikgu suka bab ni. Sebab dia bermain-main dengan kita punya view kan. Kita nampak, tak nampak, nampak, tak nampak. Lepas tu masukkan formula lah. Dan benda ni kita boleh relate dengan kita punya kehidupan kita. Cuba cari apa-apa benda bentuk apa-apa, awak kira dia punya isi padu dia. Kan, contoh tengok jumpa kotak ubat gigi katakan kan. Cuba kira dia punya ukuran-ukuran dia. Lepas tu cuba kira isi padu dia. Lepas tu kalau ni nak hebat lagi lah, kita buat eksperimen sains. Awak cari satu kotak ubat gigi tu. Tapi bahan dekat awak tak ada radas lah dekat rumah awak kan. Kita cari kotak ubat gigi tu, tengok ukuran dia, lepas tu kira isi padu dia. Lepas tu kalau ada barang dekat rumah lah, kita ambil air, rendamkan air. Kita ada satu air. Lepas tu kita kotak isi padu tu, kotak ubat gigi kita tu, kita letak dengan plastisin. Kita sebab plastisin jadilah komplit, jadi cantik semua sekali. Lepas tu kita ambil kotak ubat gigi kita tu, kita rendamkan dalam air. Nanti air tu akan terkeluar sikit lah bila kita rendam something dalam air tu akan terkeluar.
isi padu yang terkeluar, air tu, awal sukat dia, sama dengan isi padu yang awak kira sebenarnya. Tapi kita tak ada alat lah kat rumah kita macam tu kan. Kalau nak main-main boleh lah. Apa ni zaman-zaman PKP ni, musim-musim ni, duduk kat rumah je boleh lah kalau nak buat, kalau ada alat. Carilah apa benda pun. Yang mana awak boleh kira isi padu dia, dan kita boleh buat eksperimen sains kat situ. Dan isi padu kita tu, yang kita kira tu, akan dapat sama dengan isi padu air yang keluar. Isi padu air yang keluar tu, dia akan sama. Okay, boleh kita tahu. Okay, soalan seterusnya. Nombor berikutnya, kon dikeluarkan. Okay, dia asalnya adalah hemispera dan dia keluarkan kon. So, nak cari luas permukaan, macam mana nak cari? Nak cari luas permukaan, kita kena cari kawasan yang kita nampak. Okay, first kita nampak tak kita punya spera atas ni? Ni atas ni. Kawasan luar dia lah, luar dia. Nampak tak luar dia tu? Nampak? Okay. Itu kena kira. Itu kena kira. Apakah formula bagi hemispera? Kalau spera penuh, 4 pi J kuasa 2. Itu kalau spera penuh. Kalau dah tinggal separuh, kita bahagi 2. Itu untuk kawasan luar dia. Kalau topi lah, kalau ni topi tu kawasan luar topi tu. Okey, lepas tu, sepatutnya hemispera ni dia ada tapak dia. Ni tapak dia, sepatutnya. Sepatutnya hemispera kena cari luar ni, yang ni, dan tambah dengan tapak ni, pi J kuasa 2. Patutnya kena tambah lah. Kalau hemispera tu hemispera yang lengkap. Kita nampak benda tu. Tapi sekarang ni, dia kata dikeluarkan kon. Maksudnya benda ni tak dikeluarkan sekali lah ni. Tapak ni, dah tak ada lah sebab dia keluarkan. So, tak kira lah benda ni. Tapi bab sebelum ni, kalau pusing balik, soalan kita ni, cuba buka lah kat sini. Kita dah belajar. Dekat sini. Ni nampak ni. Kita kena kira yang ni. Dia punya semua ni, luar ni. Ni formula dia 4 pi J kuasa 2. Lepas tu kita bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dah tinggal separuh. Dapatlah yang ni. Lepas tu kita kena kira juga tapak ni. Kenapa kena kira tapak ni? Sebab kita nampak dia. So kena kira dan akhir sekali kena tambah kedua-duanya. Tambah ni, tambah ni. Itu kalau hemispera yang perfect macam ni. Okay. Tapi soalan kita ni, hemispera kita ni, dah tak ada bahagian bawah tu. So tak payah kira lah. Tetapi, apa yang benda baru kita nampak ni? Dia kata dekat sini, kon dikeluarkan. Bila kita angkat kita punya spera tu daripada bawah, awak pandang daripada bawah, awak akan nampak apa benda yang ke dalam ni. Awak akan nampak apa? Awak akan nampak satu benda yang bentuknya kon kat dalam ni. Yalah kita keluarkan benda tu, kita nampaklah dia punya bekas dia tu. Kita keluarkan isi dia ni. Ni isi, kita keluarkan isi ni. Faham tak? Katakan ni buah lah, kita keluarkan isi buah tu. Tapi bentuk dia, bekas tu nampaklah bekas dia bentuk kon tu. Sebab kita korek kon tu keluar, isi dia kita buang, kita akan nampak bekas dia tu, kon. Dan itu kita nampak, dan kita kena kira lah. So, ini kena kira. So, apakah formula luas permukaan melengkung bagi kon? Adalah pi JS. Sekarang ni kita nampak dua benda lah. Atas dia, luar permukaan spera tu kita nampak. Ini dia punya kaedah dia. Lepas tu kita nampak juga bahagian dalam dia, bahagian bawah sana adalah berbentuk kon. Inilah formula dia. So, carilah kedua-dua tu dan kita tambah. Luas permukaan tak ada tolak, dia tambah saja. Tolak ada sebenarnya, tapi kita tak tunjukkan calculation langsung. Iaitu apa? Kita tak nampak ni. Tak payah kira lah. Itulah maksudnya tolak. Kita keluarkan, kita tak kira dia. Dia tak adalah dekat calculation ni kita nak kena tolak. Dekat bawah ni nak kena tolak apa-apa, tak adalah. Dia hanya ada dekat bahagian awal-awal tu. Kita tahu, oh ni tak nampak. Tak nampak, tak payah kira. Tolak siap-siap. Itulah maksud tolak. Maksud dia keluarkan. Okay, so untuk soalan kita ni, kira lah yang ni. So, 4 darab 22/7. Jari dia berapa? Dia kata dekat sini, hemispera berjejari 14. So, jejari 14 kuasa 2 bahagi 2. Itu untuk hemispera kita. So, dapat kat situ 1, 2, 3, 2. Okay, sekarang kita nak cari untuk permukaan melengkung bagi kon 22/7. Jejari dia sama juga kat sini, 14. Okey, berapakah sending dia? Sending berapa? Cuba kira siapa dapat sending. Cuba respon. Berapakah sending dia? Sending bagi kon kita tu, berapa?
Siapa-siapa dapat? (19.8). Maksudnya je kot? Betul kot? Sekejap, kita kira. Bukan 19.8. Orang lain dapat apa? Siapa dapat? Bukan 19.8. Tak ada orang dapat. Banyak-banyak orang kita ni, 50 orang lebih ni. 11. Macam dapat 11? Guna teori bertegas, betul. Guna teori bertegas. Tapi bukan 11, bukan 19.8. Tak dapat? Senang je kan? Macam ni kalau tak dapat ni, kita nak kira yang besar-besar susah ni. Lima belas tak. Seorang tak dapat? Ya, betul. 14 kan? 14. 16 bukan. 20 bukan. Kejap. Betul lah 19.8 tu. Betul. Cikgu yang salah tengok rupanya. Betul 19.8. Daripada awal lagi sebelum betul kan? Okey, cikgu yang salah congak. Buat cikgu congak dalam kepala je. Okey, betul 19.8. Okey, macam ni. Macam mana dapat 19.8? Dekat sini. Yang ni sending. Ni sending sebelum tu. Ni sending. Tak tahu yang ni. So, kita kena tengok. Berapakah jari dia ni? Jari 14. Tinggi berapa tinggi ni? Tinggi 14 juga. Macam ni cikgu tahu 14. Sebab yang ni 14. Semua 14. Semua 14. Sebab tu dia 14 tu juga. Dia punya tinggi dia pun. Jadi 14 dengan 14 buatlah teori bertegas. So dia cikgu salah congak tadi. So tekan kalkulator dapatlah 19 point. Ambil 2 tempat belahan lah. Jangan ambil 1. 2 tempat belahan. 14 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Punca kuasa 2. 19.798. Kita ambil 2 tempat belahan. Dia akan jadi 19.808 lah. Betul lah tu. 19.8. Dekat sini sending dia 19.8. So inilah 19.8. So dapat jawapan dia. 871.2. So dapatlah dia punya luas permukaan. Jumlah dia. Jumlah luas permukaan 1232 tambah 871.2. So jawapan dia 210.3.2 cm persegi. Okey, itu soalan luas permukaan. Kalau soalan isi padu pula sebelah sana. Cari hemisfera, cari kon. Tolak kon. Hemisfera, tolak kon. Itu je. Soalan sebelah tu, isi padu. Yang tinggal adalah cari hemisfera, cari kon, tolakkan dia. Okey, ni nak cari isi padu yang tinggal, cari kon dan hemisfera. Cuba cari hemisfera dulu. Kalau sfera, formula dia 4/3 pi j kuasa 3. Itu formula sfera. Yang penuh, yang lengkap. Kalau dah separuh, kita bahagi 2 lah. Okey, dekat sekolah mungkin kemungkinan besar nanti awak akan belajar macam ni. Cikgu akan ajar, cikgu sekolah akan ajar. Kalau sfera, 4/3 pi j kuasa 3. Ini sifadu dia. Okey, lepas tu kalau hemisfera, cikgu sekolah suruh hafal formula baru 2/3 pi j kuasa 3. Dia suruh hafal formula baru.
Cikgu punya style cikgu tak suka buat macam ni. Sebab ada student dia hafal dua-dua. Kalau penuh 4/3, kalau separuh 2/3. Dia suruh hafal dua-dua ni. Cikgu tak suka hafal dua-dua ni sebab kalau dia potong dua, bagi dua je lah. Tak payahlah kita hafal formula baru. Tak payahlah buat macam ni. Kita hafal je lah. Satu saja kita hafal. Dia potong dua, kita bagi dua. Kalau dia potong 4, kita bagi 4. Dia potong 8, kita bagi 8. Tak payahlah semua benda dia potong kita hafal dua, dia potong kita hafal formula baru, dia potong kita hafal formula baru. Jenuh lah macam tu. Boleh. Tapi dalam buku memang ada benda ni. Memang ada ni. Kalau spera penuh macam ni. Kalau spera separuh macam ni formula dia. Bagi cikgu leceh macam tu. Patutnya tak ajar benda tu. Ajar satu saja. Potong apa pun kita bagi lah. Baru kita faham dia punya konsep dia. Kalau semua benda nak hafal formula, kan, benda yang kita boleh keluarkan formula, baik kita buat sendiri. Jadi cikgu tak suka lagi ni. Tapi ada setengah-setengah cikgu memang dia suruh hafal. So nasib awak lah dapat cikgu macam mana kan. Kalau dia suruh hafal, hafal lah macam mana. Dia suruh kan. Tapi kalau ikut cikgu, cikgu tak hafal lah. Sebab cikgu hafal satu saja. Dia potong berapa pun kita bahagi je. Okay, jadi kat sini kita bahagi dua. So tekan kalkulator dekat sini ataupun masukkan data dulu. 4/3 darab 22/7. Jari dia adalah 14/3 bahagi 2. So tekan kalkulator kita akan dapat isi padu bagi hemisfera. Depan dia 5,749.33. Okey, itu hemisfera. Dan kita nak kena cari kon. So, kon formula dia 1/3 pi j cos 2t. Jangan tanyalah kenapa 1/3, kenapa 4/3. Sebenarnya cikgu boleh terangkan lah, tapi takut nanti benda tu buang masa pula. Sebab cikgu dah raja lambat. Kan? Terang yang tu pula, memang lambat lah. Okay, tinggi dia adalah 14 juga. Dia jari 14, tinggi pun 14. Kenapa dia jari 14? Sebab ini 14. Kenapa tinggi 14? Sebab ni pun 14 juga. Dia jadi dan tinggi sama. Dan ini kita masukkan ataupun kita kena kira kat situ. Kita dapat kat situ 1000. Salah tekan. Salah tekan. 2,874.67. Dan kita nak buat apa dengan dua-dua ni? Nak cari isi padu yang tinggal. Nak tolak ke nak tambah? Kita kena tolak sebab dikeluarkan kan? So ambil hemisfera. Tolak dengan kon yang dikeluarkan. So dapatlah jawapan dia. Jawapan dia 2874.6.66. Okey, itu jawapan dia. Ada nak tanya? Tak faham beritahu Senang je sebenarnya bab ni. Ada nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, cikgu nak pergi dekat soalan seterusnya. Soalan kebat lagi. Tapi lebih kurang soalan kita jugalah ni. Soalan nombor 2 nanti. Okey, boleh kalau boleh, cikgu teruskan pada soalan yang kedua. Dua ni duduk soalan je. Lepas tu kita dah habis. Yang ni cikgu nak masuk next class. Okey, so nak masuk yang ni. Nombor 2. Okey, sama macam soalan kita tadi sebenarnya. Cuma yang ni dia bagi soalan yang mana awak kena cari nilai sesuatu lah. Okey, tengok soalan A ni. Rajah menunjukkan pepejal gabungan yang terdiri daripada prisma tegak dan separuh silinder. Okey, atas ni prisma, bawah ni separuh silinder. Jika luas permukaan pepejal gabungan ini adalah 9362, dia kata luas permukaan 9362, kirakan isi padunya. Okey, soalan tu minta kira isi padu. So isi padu kita kena cari isi padu atas ni, cari isi padu bawah ni, tambahlah kan. Itulah dia punya kaedah dia. Nak cari luas, nak cari jumlah isi padu, cari isi padu prisma, cari isi padu separuh silinder, yang ni dengan ni, dan tambah dapat jawapan dia. Habis kenapa dia bagi 9362 ni?
Sebab apa dia bagi? Sebab ada sesuatu yang yang tak cukup info kat sini. Contohnya lah kalau kita nak cari bagi bagi silinder ni ataupun prisma ni. Prisma ni dia punya formula dia punya isi padu adalah luas, keratan, rentas, darat, lebar. Lebar tu tak tahu, nampak tak kat sini? Dia tak bagi tahu ukuran lebar ni. Tak tahu lebar dia. Ni keratan rentas, yang ni lebar. Lebar ni tak tahu. Sebenarnya kita kena cari lebar tu dulu lah. Bila dah tahu lebar tu, barulah kita boleh cari isi padu dia. Jadi macam nak cari lebar? Inilah clue dia. Itu luas permukaan. Jadi kita nak kena cari lebar dulu. Dah dapat lebar tu, baru kita cari luas permukaan. Cari isi padu bagi kedua-duanya lah. Dan kita kena tambah. So dalam kes kita ni, kita kena hold dulu isi padu. Kita kena fokus dekat yang ni dulu. Luas permukaan pepejan adalah 9362. Okay, kita dah belajar dah sebelum ni. Luas permukaan tu apa? Cari permukaan yang kita nampak. Tambahkan semua sekali permukaan kita nampak. Dan jawapan dia adalah 9362 tu lah. Okay, so kita nampak kawasan mana? Okay, kita nampak yang ni, segitiga ni. Cikgu tuliskan dulu lah. Segitiga ni. Lagi, dia ada dua lah segitiga ni kan. Kat belakang pun ada. So cuba buat darab dua terus. Segitiga ada dua. Lepas tu kita nampak yang ni. Yang tu pun ada dua juga. Darab dua juga. Sebab kiri kanan tu kan. Okay, kita nampak tak tapak bagi kita punya prisma ni? Nampak tak tapak ni hijau ni? Nampak tak? Tak nampak. So tak nampak, tak payah kira lah. Sebab dia dah lepas ke dalam sana. Kita angkat, kita belik, kita pusing-pusing benda ni pun memang tak nampak pun tapak dia tu. So tak payah kira. Okay, untuk prisma ada 4 permukaan saja. 2 segi 3 dan 2 segi 4. Okay, lepas tu tengok yang bawah tu pula. Okay, yang ni adalah kita ada ni separuh bulatan. Tu kena kira lah sebab kita nampak kan. Okay, yang ketiga kita nampak separuh bulatan tu. Kita darab 2 juga. Sebab ada 2. Nampak ada 2. 1, 2. Okay, settle tu. Lagi apa kita nampak lagi? Kita nampak permukaan melengkung bagi kon ni. Ni kita nampak ni. Bagi kon pula, bagi silinder ni. Permukaan melengkung ni. Kita nampak ni. Yang ni sampai belakang sana lah. Ni kita nampak semua benda ni. Kalau cikgu color dia, kita nampak semua lah. So yang tu pun kita nampak. So itu namanya permukaan melengkung. Okay, yang keempat lah. Yang keempat kita buat sini. Luas permukaan melengkung silinder. Formula dia adalah 2 pi JT. Itu kita nampak dan kita kena bahagi 2 lah. Buat separuh. Okay, ini formula ni apa ni? Untuk bulatan ni. Bulatan pi J kuasa 2. Kena bahagi 2 lah. Sebab dia separuh. Lepas tu kena darab 2. Kena bahagi 2 sebab dia separuh. Darab 2 sebab ada 2. Yang ni kena bahagi 2 sebab bentuk ni dia kena bahagi 2. Kalau penuh, tak payah bahagi 2. Kalau separuh, kita bahagi 2. Lepas tu kena buat darab 2 sebab ada 2 biji. Ada 2 ni. 1 depan dan belakang. Okay. Lepas tu yang ni pula formula dia, ni panjang kali lebar lah. Darab 2. Jangan lupa darab 2 tu. Yang ni pula segitiga lah. 1/2 darab tapak, darab tinggi, darab 2 lah. Okay, kita cari masukkan data dia. Okay, kita mula daripada segitiga kita ni. 1/2 darab tapak, darab tinggi. Tapak berapa? Silinder ni segitiga kita ni. Tapak adalah 45. Ni tapak. 42. Tinggi berapa tinggi? Dia kata ni 35, ni pun 35. Adakah tinggi dia 35? Tinggi bukan 35. Tinggi mesti tegak. So kat mana tegak? Dekat sini. Kita buat teorem Pythagoras. So 42 tu kita bahagi 2. Kita akan dapat 21, 21. Jadi buat teorem Pythagoras kat sini. 21, 35 kuasa 2 tolak 21 kuasa 2. 35 kuasa 2 tolak 21 kuasa 2. Dapat jawapan dia 28. So tinggi dia 28. Lepas tu kita darab 2 lah. Kenapa darab 2? Sebab ada 2 biji kan. Depan ni 1, belakang ni 2. So darab 2 lah. Lepas tu tekan kalkulator dapat jawapan dia. Satu 176. Cikgu tulis laju ni boleh salin tak? Boleh dapat tak? So siapa-siapa yang tak dapat bagi tahu Cikgu tulis laju sikit. Okey, itu tentang segitiga.
Okay, next kita nak cari segi empat biru ni. Segi empat biru, formula dia panjang kali lebar lah. Berapa panjang dia? Panjang ni kita tak tahu ni. Tu dah kita nak cari tu sebenarnya. Panjang kita tak tahu, kita buat X lah kat sini. So, panjang dia adalah X, lebar dia 35. Okay, panjang dia X, lebar dia 35. Lepas tu darab 2. Kenapa darab 2? Sebab ada kiri kanan tu, kan? Sebelah sini satu, sebelah belakang ni satu. So, ada 2 lah. Jadi, kita akan dapat sini 70X. Okay, biarlah X tu. Kita nak carilah nanti. Okay, X. Lepas tu yang ni pula, untuk kita punya bulatan kita ni. So, pi dia 22/7. Dia jari dia berapa? Dia bagi tahu panjang ni 42. Dia jari adalah separuh. Ini dia jari dia. 21. So, 21 kuasa 2. Lepas tu bahagi 2 sebab separuh. Dia bukan penuh, dia bukan bulatan penuh, dia separuh. Lepas tu kita darab 2. Kenapa darab 2? Sebab ada 2 semi circle kat situ. Semi bulatan ada 2. 1, 2. Sebab tu kita darab 2 tu. So, tekan filter, kita akan dapatlah dia punya luas permukaan ataupun luas bagi semi bulatan tu. 1386. Okay, lepas tu separuh silinder 2 pi JT bahagi 2. 2 pi 22/7. Jari 21. Tinggi bagi silinder berapa? Ni silinder ni tinggi dia yang ni. Yang ni 21 jari dia tadi. Jadi 21. Tinggi adalah X. Sama juga lah macam tadi. So, tinggi dia tak tahu, kita buat X lah. Lepas tu bahagi 2. So, dapat apa tu? Dapat 66X. Kan, dapat 66X. So, kita dapat yang tu semua sekali. Kita dah complete ke semua bahagian-bahagian tu. Kita jumlahkan semua sekali. So, jumlahkan permukaan dia. So, 1176 campur dengan 70X campur dengan 1386 campur dengan 66X dan jawapan dia, ni yang dia bagi tu. Jawapan dia adalah 9362. Okay, lepas tu daripada sini kita dapat X lah. Buatlah Boltzmann linear form 1. Kita tambah dulu. 1176 tambah dengan 1386 dulu. Kita dapat kat sini 2562. Lepas tu 70 tambah 66 dapat 136X. Lepas tu kira lah X macam biasa. Dapat 6800. 6800 bagi 136. Tu dapatlah 50. Rupa-rupanya X tu 50. X ni merujuk pada yang ni lah. Yang ni 50. Okey, bila dapat 50 tu, kita bolehlah kira kita punya soalan. Dia minta kirakan isi padunya. Ni baru soalan dia. Kirakan isi padu. Jadi nak kira isi padu sekarang ni. Isi padu kita ada prisma atas tu. Bawah tu kita ada 10 silinder. So carilah kedua-duanya. So, isi padu prisma. Luas keratan rentas darab lebar. Ini prisma. Lepas tu separuh silinder. Separuh silinder adalah kalau silinder penuh pi J kuasa 2T. Kalau dah tinggal separuh bahagi 2. Kiralah kedua-dua tu dan kita tambah. Sebab dicantumkan kita kena tambah lah. Okay, kirakan sekarang ni. Okey, apa itu keratan rentas bagi silinder kita ni? Bagi prisma kita ni. Prisma formula dia luas keratan rentas. Okey, prisma kita ni bentuk dia macam ni. Okey, apa itu keratan rentas? Keratan rentas ni macam saya cakap awak, kita andaikan bentuk benda tu kek. Kek berbentuk prisma. Cikgu serahkan kek ni pada awak, cikgu nak potong kek ni supaya semua orang dapat bentuk yang sama. Apakah bentuk tersebut? Segi 4 ke segi 3? Segi 3 kan? Inilah bentuk dia ni. Maksudnya awak potong macam ni lah. Awak potong macam ni. Nanti semua orang akan dapat bentuk segitiga. Semua dapat bentuk segitiga.
Kan? Jadi itulah kedalaman rentas dia. Segitiga tu lah. Darat dengan lebar. Lebar mana? Lebar yang ni. Lebar tak boleh kena dengan segitiga tu. Kalau ini kedalaman rentas, ni kedalaman rentas, lebar tu yang ni. Ini lebar. Okay, masukkan data dia. Formula segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Kecil besar sikit. Darab tapak darab tinggi darab lebar. So 1/2 darab tapak. Tapak dia kat sini adalah 42 kan. 42. Tinggi dia, berapa tinggi dia? Kita dah kira tadi kat sini. Tinggi dia adalah 28. Kita dah kira tadi kan kat sini. Yang ni 21. Yang ni 35. Yang ni kita buat cara bertergeras dapat 28. So itulah tinggi bagi kita ni. Ni 28 lah tinggi ni. Dan itulah dia punya tinggi ni. 28. Darab lebar. Lebar berapa? Lebar ni kita kira tadi lah. Penat-penat kita kira panjang-panjang ni. Nak kira lebar lah ni. 50 ni. Ni 50. Jadi darab dengan 50. Dapatlah isi padu prisma atas tu. Kita dapat dekat situ 29,400. Okay, untuk silinder bawah tu pula, dia kena bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia separuh silinder, bukan penuh. Masukkan data dia. Pi 22/7. Jejari dia adalah 21/2. Ni separuh silinder ni. Dia punya jejari dia adalah yang ni. 21. Lepas tu yang ni 50. Yang ni sebenarnya jejari. 50 ni adalah tinggi dia sebenarnya. Lepas tu bahagi 2. So, dapatlah isi padu separuh silinder. So, jawapan dia 34,650. Okay, dan tambahlah kedua-duanya. Oleh itu, jumlah isi padu 29,400 34,650 jawapan dia 64,050 cm padu 03. Kalau soalan macam ni berapa markah? Kalau dalam PT3 mungkin 4 markah ataupun 5. Tapi cikgu rasa tak adalah soalan macam ni kot. Sebab kalau markah macam ni banyak sangat. Sebab soalan PT3 cikgu tengok untuk level awak ni dia dah, walaupun ada bahagian C tu banyak markah, tapi dia biasanya soalan bahagian C tu dia pecah lagi. Dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C kan. Bahagian C tu yang banyak markah tu. Tapi banyak markah bukan satu soalan macam tu. Dia pun pecah lagi. Jadi cikgu rasa soalan macam ni tak ada lah. Tapi kalau lebih faham semua ni, kita tak, cikgu punya style satu lagi cikgu bila mengajar, cikgu tak suka sangat kita fokus dekat markah-markah exam. Sebab bila kita belajar ini dulu. Nanti bila kita dah habis belajar, kita akan buat soalan exam. Waktu tu baru cikgu terangkan. Kalau exam macam ni, macam apa shortcut dia? Kat mana kita nak fokus? Bila masa nak tekan kalkulator saja, tak payah buat apa pun, tekan kalkulator je dapat jawapan terus. Itu waktu kita belajar bahagian macam mana nak buat exam. Tapi sekarang ni kita tengah belajar macam nak fahamkan topik ni. Jadi cikgu tak suka sangat kita pergi dekat markah lah apa semua. Tapi cikgu faham lah, memang awak nak tahu markah tu kan. Sebab kita Malaysia ni kita belajar untuk skor kan. Kalau tak skor, pandai pun tak guna kan, betul tak? Kita Malaysia macam tu. Ataupun kalau skor tapi tak pandai pun tak apa. Sebab tu yang tak hafal formula tu. Kan, asal dapat A cukup lah. Kan? Dan bukan sekadar sekolah je, sampai universiti sebenarnya kita belajar ni. Macam tu. Belajar dekat universiti pun sama juga. Kalau gabut belajar, nak habiskan silibus, nak habiskan apa, semester tu. Nak skor je, bukan nak fikir pun. Apa benda belajar kadang-kadang pun tak faham kan. Memang macam tu sistem kita lah. Macam mana? Okay, boleh. Apa nak tanya kat sini? Boleh Okay, kalau boleh kita nak tengok soalan terakhir untuk hari ini.
Nampak gaya tak sempat aku kita cikgu nak tunjuk yang soalan-soalan yang sebelum ni. Cikgu tak sempat lah. Tapi tak apa, sebab next class 2 hari lagi kita akan masuk bahagian yang terakhir ni, pendek je bahagian ni. Bahagian ni pendek saja. Bahagian ni tak ada soalan pun. Bukan tak ada soalan lah, pendek je. Mungkin kita boleh habis dalam setengah jam saja. So 1 jam tu cikgu akan tunjukkan soalan yang ni dan cikgu akan mungkin buka lah soalan-soalan exam macam mana. Macam ni tak nak tackle soalan exam. Ini 2 hari lagi So hari ni kita akan habiskan yang ni dululah. Tak sempat kena masuk yang tu. Okay, ini soalan terakhir. Kita dah pukul 10.19 dah sekarang ni. Kita akan berakhir. Baik saja soalan B ni berakhir lah. Dan siapa-siapa yang masih tak faham, boleh stay dalam kelas kita ni. Jangan leave lagi. Siapa yang tak faham, cikgu akan buka soalan dan boleh tanya. Cikgu ulang balik yang mana-mana yang tak faham tu. Habis soalan ni lah. Habis soalan B ni, akhirnya habis. Cikgu bajet dalam 10 minit lebih kurang macam tu atau boleh 15 minit lagi. Okay, dalam pukul 10.30 ataupun 10.35, 10.40 gitulah lebih kurang. Okay, kita try laju sikit Okay, soalan B. Silinder berjejari 2.5 cm dikeluarkan daripada kubot. Jika isi padu yang tinggal ialah 196.35 cm padu, kirakan luas permukaan bagi pemujaan yang tinggal. Okay, soalan ni minta luas permukaan pula. Dia bagi isi padu, dia suruh cari luas permukaan. Soalan A tadi, diberi luas permukaan, dia suruh cari isi padu. Yang ni terbalik. Dia bagi isi padu, dia suruh cari luas permukaan. Okey, kenapa dia bagi isi padu ni? Kenapa dia bagi isi padu? Sebab mesti ada sesuatu yang kita tak tahu dekat kita punya bongkah kita ni, ukuran-ukuran dia. Yang mana kalau kita tak tahu tu, kita tak boleh buat luas permukaan. Sebenarnya apa kita tak tahu? Kita tak tahu yang ni. Nampak ni, panjang kita tak tahu ni. Kalau kita tak tahu panjang ni, macam ni tak nak cari luas permukaan? Sebab luas permukaan kena kira ni, kena kira sini, semua kena kira kan, nak tambah semua sekali. So kalau kita tak tahu panjang dia tu, kan, panjang yang ni kita tak tahu, so macam mana kita nak cari luas permukaan? Jadi soalan ni bagi isi padu, kenapa dia bagi isi padu? Sebab dia suruh cari panjang ni sebenarnya. Daripada sini, kita akan dapat yang ni. Bila dapat yang ni, barulah kita boleh teruskan dengan kita punya luas permukaan. Okay, jadi kita luas permukaan, kita hold dulu, kita tak kira lagi sebab ada something yang kita tak tahu dia punya ukuran dia. Kita kena dapatkan ukuran tu mengikut clue dia. Clue dia adalah isi padu. Okey, kita dah belajar, kalau isi padu dia tak leceh sangat nak kira. So, macam nak cari isi padu pepecahan yang tinggal. Dia kata dekat sini, silinder dikeluarkan daripada kubot. So, isi padu yang tinggal adalah yang ni. So, itu dia punya clue dia. So kita kena follow lah. Apakah luas ataupun isi padu yang tinggal? Apakah isi padu yang tinggal tu? Adalah isi padu yang tinggal adalah isi padu kubot. Okey, asalnya kubot. Lepas tu kita keluarkan silinder. Bila keluarkan, kita kena tolak. Tolak isi padu silinder. Okey, kalau isi padu, dia ada tolak. Kalau luas permukaan, tak ada tolak. Ingat luas permukaan, dia tambah saja. Kalau isi padu, kalau isi padu dia kena tolak. Jadi sekarang ni nak cari isi padu kubot, tolak isi padu silinder lah. So isi padu kubot, formula dia, panjang darab lebar darab tinggi. Itu untuk kubot. Untuk silinder, pi j kuasa 2t. Ingat formula ni kena tahu. Dia ada dua, isi padu dan luas permukaan. Jangan confuse antara dua ni. Hafal semua sekali. Okay, so panjang lebar tinggi berapa untuk kubot kita ni? Panjang dia 6. Ini panjang lah. Lebar dia tak tahu, kita buat x. Tinggi dia pun 6 juga, sama dengan ni. Sebab ni 6 kan. Jadi maksudnya panjang dia 6, lebar dia tak tahu, tinggi dia pun 6 juga. Kita dapat kat sini 36x. Okey. Apa nama pi dia adalah, pi dia suruh guna yang ni. 3.142. Pi tu guna tak kat sini. Ikut arahan soalan lah. 3.142. Dia jari dia berapa? Dia beritahu tak jari dia? Dia beri kat soalan ni. Silinder berjejari 2.5. So maksudnya jari dia 2.5 kuasa 2. Tinggi silinder, mana tinggi silinder? Ini jejari 2.5, tinggi silinder yang ni lah. X juga lah, sama macam ni kan. Dua-dua ni sama, X dengan X. Jadi tinggi silinder adalah X. So tekan kalkulator kat situ, berapa kita dapat tu? 3.142 darab 2.5 kuasa 2. Lepas tu kita dapat 19.64x. Kita ambil 2 tempat pelahan.
Okay. Dan jawapan yang ni, dia dah bagi tahu dah. Lupa juga tulis kat sini. Patutnya kita tulis daripada awal lagi. Sebenarnya tinggal adalah yang ni. Dia dah bagi tahu dah kat sini. 196.35. 196.35. Sekarang nak cari X tu lah. So, boleh tolak tak dua benda ni? Yang ni dengan ni boleh tolak tak? Boleh kan? Sebab dua-dua ada X. So, tolak lah. So, 36 tolak 19.64. Kita akan dapat 16.36X. Yang ni pula 196.35. X dah boleh lah. Pindahkan 16.36 tu jadi apa? Jadi per. 196.35 per 16.36. So, jawapan dia 12.001. 12 lah tu. So, X adalah 12. Okay, bila dapat X tu 12, kita dah boleh kira luas permukaan soalan kita tu. Luas permukaan leceh sikit lah. Okay, faham untuk yang ni dulu. Untuk kita punya nak cari X ni. Okay. Dia nak tanya apa-apa ke sini? Kalau tanya, tanya. Nak tanya, tanya dulu. Sebelum kita teruskan soalan dia. Okay. Kita masuk soalan berikutnya, nak cari luas permukaan. Sekarang ni X dah tahu dah. X ni 12, dah tahu dah 12. Ini 12. Okay, sekarang ni kita nak cari luas permukaan. Okay, kita tengok kita punya kubuat dulu. Okay, kubuat ni ada berapa permukaan? Ada atas, bawah, kiri, kanan. Kiri, kanan. Okay, cuba nak tanya awak ni. Sama tak bentuk ke empat-empat tu? Atas, bawah, kiri, kanan. Sama tak? Atas, bawah, kiri, kanan. Semua sama kan? Jadi untuk soalan kubuat kita ni, kita cari satu bahagian saja, lepas tu kita darab 4. Dah dapat dah 4-4 tu serentak. Yang ni 12, yang ni 6. Jadi nak cari dia punya luas bagi keempat-empat tu, kita ambil 12 kali 6, lepas tu kita darab 4 terus. Dapatlah dia punya jumlah luas permukaan bagi keempat-empat tu. So dapat 288. Okay, itu dah dapat dah 4. Lepas tu yang depan ni, merah ni. Bentuk dia adalah bulatan. Bulatan pula, segi empat. Segi empat sama. Tetapi kalau kita guna yang kedua, segi empat sama ni, kalau kita buat 6 kali 6 dapat 36, ni salah ni. Sebab dia kan ada lubang kat sini. Betul tak? Dia ada lubang kat situ kan. Bila kita keluarkan silinder, dia berlubang lah kawasan tu. So, bila berlubang, kita tak ada buat macam ni tak betul lah ni. Kan, maksudnya tak bukan salah, dia tak habis lagi. 36 tak habis lagi. So, macam mana kita nak buat ni? Kita kena cari yang ni, nak cari yang ni. Cuba tunjuk ni lah, nak cari yang berlorek ni, yang ni. Kita kena cari segi 4 tolak dengan bulatan. Yang ni 6 kali 6, okey, tak salah, tapi kena tolak dengan tu, bulatan tu. Yang ni formula dia pi j kuasa 2. Ini panjang dan lebar. Yang ni pi j kuasa 2, ini panjang dan lebar. So pi dia adalah 3.142, dia suruh guna pi tu. Okay, soalan kita ni pi adalah 3.142 ni. Jari dia berapa? Jari silinder tu yang kita keluarkan tu 2.5. Dia beritahu dekat soalan dia. Jari silinder yang dikeluarkan adalah 2.5. Kita tekan kereta kat sini, awak dapat 36. Yang sana tolak dengan dapat kat sini 19.64 tolak dengan 36. Dapat 16.36. Okay, itu satu. Dia ada berapa tu? Dia ada dua kan? Depan pun macam tu, belakang pun macam tu. Kan? Depan dan belakang sama. Yang ni sama. So kita darab 2 lah ini. Ini pun boleh darab 2. Daripada awal-awal ni kita darab 2 sekejap. Yang ni ada 2. Yang ni semua ni ada 2.
Okay, kita darat 2. Nanti kita dapat jawapannya 32.72. Okey. Apa lagi kita kena kira? Ambil dia ni tanya macam dapat 4. 4 ni sebab ada 4 ni. 4 ni sebab ada 4 ni. 1 2 3 4. Semua 4 tu bentuk sama. Kalau tak nak buat dalam 4 ni, orang rasa macam susah lah cikgu. Saya pening dalam 4 ni. Okey, tak payah dalam 4. Buat macam ni je. Satu je awak cari. 12 kali 6 lah kan. Ni 6, ni 12. Dapat 72. Okay, lepas tu awak buat apa? Yang kedua pun 72 juga. Yang, faham tak? Ada 4 semua kali kan? Satu atas. Tapak. Lepas tu kanan, kiri. Kesemua tu bentuk sama. So ni pun 72. Yang ketiga pun 72. Yang keempat pun 72. Tambahlah 1, 2, 3, 4 ni. Dapatlah juga 288 sebenarnya. Tapi cuba nak cepat, cuba buat tadilah. Dari tadi cuba buat apa? Ada 4. Benda ni ada 4. Ni ada 4. Jadi kita darat dengan 4. Dapatlah 288. Sebab ada 4 ruangan ni. Ada 4 benda ni. 1, 2. Tu 2 tu memang sama saiz kan? Sama bentuk kan? Yang ni pun sama juga sebenarnya. 3, 4. Sebab yang ni 12 kali 6. Yang ni pun 12 kali 6. Semua 12 kali 6. Boleh ambil dia ni. Kenapa 4 tu? Faham Kenapa 4 faham Okey. Dan yang ni, kenapa cikgu darat 2 ini? Ini pula kenapa cikgu darat 2? Kenapa kat belakang ni ada 2 ni? Sebab dia ada 2 bentuk yang kita kira ni. Yang ni kita tengah kira yang ni. Yang ni kalau kita kira yang ni ada 2 tempat, ada 2. Yang belakang ni bersama juga. Sebab tu cikgu darat 2 tu. Tapi kalau malas darat 2, awak buatlah 16.36 tu satu, yang satu lagi pun 16.36 juga. Pun boleh juga macam tu. Okay, apa lagi yang kita tak kira lagi? Adakah memadai kita kira yang ni saja? Dah settle ke yang ni? Maksudnya yang ni tambah ini. Adakah itu saja? Cuba respon sikit. Ke ada benda yang kita nak kena kira lagi? Ada tak benda kita nak kena kira lagi? Ataupun itu saja? Kira silinder. Kenapa kena kira silinder? Mina. Tak tahu kenapa. Sebab kita nampak lah kan. Yang ni, lubang dalam ni, nampak tak lubang ni? Bila awak angkat benda tu, awak teropong mata awak ke awak apa? Awak intai dia. Kan? Kita ambil benda tu, kita intai dalam tu. Kita nampak tak lubang tu? Lubang tu kita nampak kan? Kalau kita intai dalam tu. Nampak lubang ni, kita nampak ni. Semua ni kita nampak ni. Kita nampak. Bila kita nampak, kena kira lah. Kan saya cakap tadi, luas permukaan adalah luas kawasan yang kita nampak. Walaupun di bahagian dalam sana, kita nampak. Faham tak? Kita nampak bahagian dalam tu. Sebab kalau kita angkat, kita intai, mata kita apa? Kita telik, betul-betul kita nampak. Boleh. Bila kita nampak, kita kena kira lah. Kalau kita tak nampak, macam soalan ni kan, kalau dia cantumkan benda lain. Dia contoh dia atas ni ada satu prisma atas ni. Okay, kita nampak tak tapak bagi prisma ni? Kita kan atas ni ada satu prisma ni. Kita nampak tak prisma atas ni, tapak prisma tu? Ni kita tak nampak sebab bila kita cantum, benda tu terlindung, tak nampak. So ni tak kira lah tapak ni. Tetapi silinder kita ni, kita korek silinder, kita keluarkan silinder. Bila kita angkat silinder, kita angkat bonggah kita tu, kita telik kat kawasan tu, kita intai tu, kita nampak lubang tu rupanya. Bila kita nampak dia, kita kena kira. Itu je dia punya idea dia. Bila nampak, kira. Luas permukaan adalah luas kawasan yang awak nampak. Macam mana awak nampak, pandai-pandai lah. Angkat ke, telik ke, pusing-pusing macam-macam tu. Saya nampak, kena kira. Melainkan kalau soalan macam ni. Nanti kita akan jumpa soalan yang macam ni. Soalan yang macam ni. Dia cakap yang ni adalah gelongso. Ni dekat taman permainan lah contohnya kan. Gelongso ni bentuk ni macam ni. Ni gelongso lah. Ada rumput, ada apa, ada batu-batu kat sini. Gelongso. Dan gelongso yang bentuk macam ni lah. Dia suruh cari kirakan luas permukaan bagi gelongso ni.
So, apa yang kita nampak adalah dia punya, semua kita nampak sebenarnya, kalau kita punya prisma ni, apa kita tak nampak adalah tapak dia. Ni, semua kita nampak. Atas kita nampak, yang ni kita nampak, belakang ni kita nampak, depan kita nampak, yang ni kita nampak, yang belakang sana pun kita nampak. Tapi apa kita tak nampak adalah tapak dia. Kenapa tak nampak cikgu? Kalau kita angkat, nampak je. Itu kalau kita angkat. Sekarang ni dia cakap gelongsor. Faham tak? Gelongsor. Gelongsor. Mana boleh angkat benda ni? Bongkah yang dibina pada atas tanah tu. Ini tak payah kira lah. Walaupun benda tu cantik je silinder dia. Apa ni, prisma dia. Awak kena tengok realiti lah. Faham tak? Tapi kalau cakap benda ni adalah bongkah prisma biasa. Yang mana kalau awak angkat, awak akan nampak tapak bawah dia. Itu kena kira lah. Sebab kita nampak. Tapi kalau benda ni gelongsor. Faham tak? Ni adalah apa, orang boleh gelongsor menaik atas dia. Benda-benda besar lah. Mana boleh nampak bawah tu. Kan? Sebab dia dah terlekat dekat tanah. Itu pun tak payah kira lah. Bawah ni tak payah kira lah ni. Bawah tak payah kira. Sebab dia tak nampak. Boleh faham tak? Semua benda yang orang nampak, orang kena kira. Itu cerita dia. Nak habis dah ni. Siapa-siapa nak bergerak juga sudah boleh dah. Sebab ni soalan last guna ajar ni je. Yang mana last sekali adalah nak kira kawasan kita nampak ni. Iaitu permukaan melengkung. Ni yang ketiga lah. Luas permukaan melengkung bagi silinder. Iaitu 2 pi JT formula dia. Ini pun kena kira. Okay, jap. Ni last Cuba tunjukkan yang ni dan kita habis habab ni. Masukkan data dia. 2 kali 3.142. Jari dia adalah 2.5. Tinggi silinder kita adalah sama dengan, kita kira tadi 12 tadi lah. Tinggi ni adalah 12. Silinder ni, yang ni adalah 12. So, darabkan 12. So, dapatlah luas permukaan melengkung silinder yang dalam tu. Bila kita intai, kita nampak dia. So, dampatlah kat sini 188.52 dan tambahlah ke semua sekali. Kejap. Okay, tambah semua sekali. Nak jadi luas permukaan. Akhir sini jawapan dia. Jumlah luas permukaan bagi soalan kita tu adalah 288 tambah dengan 32.72 campur dengan 188.52 dan habislah kelas kita hari ni. Itu jawapan dia. Jawapan dia 509.24 cm padu ada kuasa 3. Kuasa 2 cm persegi. Luas permukaan. Okey, habislah kita punya soalan kita. Kita akan ada satu sesi lagi. So, siapa-siapa nak tanya soalan, tak payah bergerak lagi. Yang dah okey, nak bergerak ke kelas online lain, dipersilakanlah. Okey, settle dekat sini